Okey, baik untuk semua pendengar bagi yang bersama di Putrajaya FM, Menerusi Destinasi Informasi dan Harmoni untuk pagi ini. Okay? Saya bersama dengan pegawai daripada SPRM yang mana ini adalah temu bual bagi sedikit penerangan berkaitan dengan kejohanan PUBG SPRM iContender bagi tahun 2021 dan bersama-sama saya sekarang ini kita bersama dengan penolong Pesuruhjaya SPRM Ketua Cawangan Media Elektronik Bahagian Pendidikan Masyarakat iaitu Tuan Rosmadi bin Kasim. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sihat ya Tuan? wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana selepas pandemik ni? Suasana dia rasa okey lah kan. Suasana dia Ya. kembali seperti dulu. Orang kata Ha? jalan-jalan pun dah makin penuh kan. Suasana Dah. kembali semula seperti biasa. Alhamdulillah. Dan lengkap dos ya Tuan? Kita? Alhamdulillah dan Alright. Okey Tuan. Berkaitan dengan kejohanan PUBG daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iContender 2021 ini ada beberapa soalan ya daripada kami di Putrajaya FM dan juga untuk pendedahan bagi semua pendengar kami dan juga bagi yang memantau ya yang mengetahui berkaitan dengan kejohanan PUBG SPRM ini. Dan boleh kita ke soalan pertama Tuan? Boleh. Okey. Dan boleh Tuan nyatakan apa itu PUBG dan kenapa SPRM babitkan diri dengan penganjuran sukan elektronik ini, sukan elektronik PUBG ini Tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perangi rasuah untuk semua pendengar-pendengar di Putrajaya FM dan juga untuk semualah kan. Okey. PUBG ni rasanya mungkin ramai yang dah tahu kan, ramai yang pernah dengar kan. Cuma sama ada kita ni main ke tak main, ya kan. Gitu je umur-umur macam ni kan katakan. Tapi kalau ikutkan yang PUBG ni adalah singkatan daripada apa orang panggil Player Unknown's Battleground. Ni permainan ni ke permainan sukan dalam talian lah. Maksudnya menjadi trend sekarang. Maksudnya trend orang kata apa sekarang ni memang ramai ikutan lah. Sama ada belia lah di golongan-golongan muda. Even anak-anak sendiri pun yang suka mainan mobile game ni. Mungkin anak-anak DJ Suraya pun mungkin ada. Ni kan. Tuan main Tuan? Ada? Saya mungkinlah main tu saya lebih kepada ni, saya macam orang dulu-dulu punya style kan. Kalau tengok background belakang saya pun tahu ni tempat gaming saya kan. Tengok background saja letakkan background secara live, tak perlu pakai background kan. Right. Cuma saya nak tekan ke sini, kenapa orang tanya kenapa SPRM ni babitkan diri anjurkan sukan elektronik PUBG ni, kadang-kadang apa kaitan dengan SPRM kalau fikir kan. Tapi sebenarnya ini adalah kaedah orang kata apa dalam SPRM ketika pandemik ni berlaku kan, ini adalah kaedah yang kita rasa yang sesuai untuk kita mendekati. Maksudnya kita nak mendekati golongan e-community secara direct approach. Cara direct approach ni menerusi aktiviti macam ni lah, aktiviti yang sihat lah kan. Di segi sukan elektronik ni yang memang dah menjadi trend sekarang dan memang orang kata apa antara yang disukai lah, ramai orang suka. Kalau kita tengok kalau ikut mobile gaming ni, maksudnya kita tengok adanya PUBG, bukan sangat PUBG. Ada dulu kan Mobile Legend kan, ada Dota kan, macam-macam lah. Saya pun dah tak ni dah kalau terkejar. Sekarang kalau kita tengok sekarang ni orang kata apa dia dah menjadikan sukan e-sport ni dah menjadi bukan lagi orang kata apa macam orang kata mainan hobi-hobi gitu dah, sekarang sampai ada pendidikan sebagai industri dan juga sebagai satu kerjaya. Kita tengok baru-baru ni kan ada yang gaming PUBG pun ada yang sampai income dia sampai puluh ribu. Ada yang baru ni Dota 2 kejohanan player daripada Rusia sampai berapa puluh juta dia orang menang kan. So berapa itu kita sendiri pun tak terjangkau di segi ni, di segi permainan online gaming ni. So apa yang kita tengok, kenapa SPRM anjurkan dalam sukan elektronik ni, salah satunya kita inisiatif yang seperti dalam Pelan Anti Rasuah lah, NACP itu sendiri 2019-2023 tu, antaranya ialah itu sebagai usaha untuk kita mendekati golongan belia yang berada di luar sistem pendidikan formal. Maksudnya kita tahulah di luar pendidikan formal ni macam mana golongan ni kan. Jadi sebab tu kita nak mendekati dia orang. Sebab
kalau kita nak pergi cara dia orang, ajak dia orang dengar ceramah, ajak dia orang terlibat dalam aktiviti bengkel ke apa, memang susah untuk ni. So kita kena tengok minat dia orang tu. Kebanyakan dia orang ni ada minat dia kat mana, kan? So bila dia minat tu, kita masuk di situ dan kita gunakan platform yang minat dia orang tu ke arah untuk kita sampaikan mesej cegah rasuah tu. So dan kita jangan pandang orang sebelah mata dah gamers ni. Sebab gamers ni ada yang di kanannya dah menjadi kerjaya. Yang kerjaya yang even saya katakan ada setengah tu gaji dia orang pun melebihi apa pegawai. Yes, itu. So itulah salah sebabnya kami Aspek ni mendekatkan dengan peserta dengan harapan bila kita dekatkan dengan peserta sendiri dengan penonton, orang yang akan, bila dia ni ada followers dia orang. So dia akan ada lah yang akan menonton kejohanan ni. Dan pada yang sama kita dapat bagilah pengenalan kepada mereka, dia orang ni semua tentang SPRM dalam aspek pencegahan, dan juga kita tanamkan pada dia orang ni kesedaran akibat jenayah rasuah tu yang boleh kesan kepada masyarakat, pada negara. Sebab dalam pada orang kata kita secara tak langsung tu kita dapat bersampaikanlah pada dia orang gitu. Alright. Dan baik, untuk soalan seterusnya tuan ya, dan mengapa golongan belia menjadi golongan sasar yang diberi keutamaan oleh SPRM ini bagi kejohanan ini? Salah satunya lah kalau kita fikir balik, golongan belia ni golongan muda lah kan. Belia ni banyakkan muda lah kan. Muda lah. Dan dia orang bila dah muda menjadi aset kepada negara. Dia menjadi pemangkin lah kepada untuk kemajuan pembangunan modal insan kita masa depan. So kalau jika belia ni kalau kita tak jaga, maksudnya tak pupuk dia orang ni perasaan awal untuk benci pada rasuah tu tak ada, dan kita tak didik dia orang supaya orang kata biar dia orang nampak, kerana umur muda-muda dia orang tak nampak, kita didik dia orang supaya nampak kesan buruk rasuah tu. Kesan buruk tu bukan pada dia orang nampak pada mungkin pada orang lain, tapi biar dia nampak tu bukan sekat pada diri dia sendiri, juga pada keluarga dia, pada masyarakat, saudara mara dia, in fact pada negara sendiri. Itu yang tugas kita ni, nak mendidik dan memberi pencegahan rasuah ni pada dia orang. So arah tuju SPRM tu dapat fokus, kita nampak kepada dia orang nak pergi aspek orang apa di segi pencegahan rasuah tu. Dan pada yang sama, berdasarkan pengalaman SPRM lah dalam aktiviti bersama belia ni, kerana kita tengok ramai lagi yang masih tak faham maksud dan tentang bentuk rasuah tu sendiri. Pada dia orang, kalau orang tanya rasuah tu benda, fikir duit je. Kalau senang cerita, kejohanan ni, PUBG ni berlangsung, dia ada caster dah. Dia ada caster dia yang mengulas lah yang perjalanan semasa kejohanan. Dan saya sendiri ambil inisiatif, saya dalam ada selama 7 orang caster yang terlibat sepanjang kejohanan ni, saya bagi sikit input, bagi sikit taklimat untuk diorang faham tentang views, tentang rasuah ni apa dia. So dia dalam ulasan diorang semasa kejohanan tu berlangsung, masa tengah battle tu, diorang dapat berkongsi, sampaikan mesej secara tak langsung apa itu rasuah, ketika sambil diorang mengulas tu. Dan dia benda sama, perlu laporkan jika berlaku rasuah. Itu secara indirectly yang benda tu yang kita dapat buat secara secara santainya lah, secara santai. So kita tengok balik daripada kajian yang persepsi keberkesanan tindakan pencegahan rasuah, masa tu kita orang panggil KP Trump lah 2020, daripada kajian yang dibuat ni, bila dia buat, kita dapati SPM dapati pengetahuan beliau tentang rasuah ni barulah mencapai dalam hampir 70% gitulah, 71% gitu. So itu yang kita nak, kalau boleh kita nak ni dia orang lebih meningkatlah kefahaman tentang rasuah tu. Maksudnya bukan saja melibatkan duit. Selain pada duit, hadiah, rasuah tu bukan sekat berbentuk hadiah saja, ada rasuah berbentuk perkhidmatan, pakej percutian, pakej melibatkan ada rasuah berbentuk yang minta yang dibayar utility setiap bulan. Dia kan macam-macam rasuah ni, sebab kadang-kadang rasuah orang takut nak terima rasuah duit banyak-banyak pun takut juga nak simpan dalam bank, takut nanti bank negara detect, SPRM detect. So inilah kaedah yang dibuat ni. Dia macam-macam takut lah. So sekarang kita kena faham rasuah tu macam-macam. Kan ada yang melibatkan kalau dapat duit pun orang tak berani nak simpan dalam bank. Kalau kes rasuah ada yang kes masa di utara pun ada, disimpan di sebalik dinding tu duit. Ada yang simpan dalam kain telkong semayang pun ada. Tuan-tuan bayangkanlah kain telkong semayang tu, masa dibuat dia orang simpan duit tu hampir tak salah saya 700,000 duit tu dalam kain telkong semayang.
Duit tu. Saya tak pastilah itu sama ada duit tu berapa ratus ribu lah, saya tak ingat tu. Tapi beratus ribu duit tu disimpan dalam kain telekong semayang. Pada saya, tak tahulah kaedah apa dia buat tu. Mungkin kaedah nak menyucikan duit yang haram tu lah kot. Tak fikir haram lah. Sebab tak sangka. Tapi kalau kita tengok balik, antara sebabnya kita beri keutamaan ni, sebab kalau kita tengok statistik pun, kalau daripada 2015 dulu kita tengok sampai sekarang, statistiknya yang last kan antara Julai, tak salah Julai 2021, kalau ikutkan seramai 2,975 daripada golongan belia yang ditahan ni, belia yang 40 tahun ke bawah terlibat dengan rasuah. Kita tengok angka tu, masuk 40 tahun ke bawah tu hampir 3,000 lah kita katakan. Hampir 3,000 tu belia 40 tahun ke bawah. Yang tu kita bimbang kalau generasi ni yang tergolong dalam private sector ke government sector ke, ini yang kita takut kan. Yang tu lah hasrat kita yang kita sasarkan tu kepada SPM sasarkan pada golongan belia ni. Itu salah satu. Itu Pak. Yang itulah Puan ya. Okey. Alright. Dan juga itu sekejap lagi kita akan kembali bersama dengan Tuan Rosmadi bin Kasim, iaitu Penolong Putrajaya SPRM bagi Ketua Cawangan Media Elektronik Bahagian Pendidikan Masyarakat. Sekejap lagi akan bersama dengan beliau untuk saya tanyakan beberapa soalan lagi. Sebelum itu kita beri laluan bagi lagu pilihan dan kembali sekejap lagi. Rasuah dihina, maruah dibina. Rasuah dihina, maruah dibina. Kalimah pembuka kata susul langkah bersama. Ayo kita semua giatinkan usaha, berpadu kita satu dengan tekad yang jitu. Bukan seiring perangi rasuah musuh kita yang satu. Wahai anda semua, jangan kamu terleka, bangkit kita bersama, perangi rasuah dujana. Tanggungjawab semua, hayati dengan nyata. Putuskan dan puskan, siskan bersihkan rasuah musuh negara. Dihina, maruah dibina. Rasuah rasa tamak haluba, syukuri rasa nikmat kurniaan Maha Esa. Amanah kita junjung, integriti dilindung, amalkan semakan jadikan budaya dalam kehidupan. Maruah diri dijaga, masa bebas merdeka, kemakmuran negara dinikmati bersama. Kita sama berdoa agar setiap masa rasuah diaku dihancur dimusnah hingga ke akarnya. Dihina, maruah dibina. Rasuah Okey, baik, kita kembali bersama dengan saya untuk segmen Temu Bual ya, bersama dengan Ketua Penolong Putrajaya SPRM iaitu Tuan Rosmadi bin Kasim. Ini berkaitan ataupun perbincangan kita dan juga Temu Bual berkaitan dengan kejohanan PUBG SPRM iContender 2021 Tuan. Okey, kembali bersama Tuan. Kalau tadi ada soalan yang saya utarakan dan seterusnya ada soalan lagi. Okey, boleh ya Tuan, ready? Okey. Okey. Dan melalui pendekatan di platform e-sukan ini, bagaimana dan bila mesej cegah rasuah yang dapat disampaikan kalau kita tengok pada cara pendekatan melalui e-sukan ini Tuan? Okey. Kalau kita tengok, macam saya katakan tadi, kita berkonsepkan macam penyaluran informasi ini secara santai. Santai atau kita panggil edutainment. Oh, sedapnya bahasa ni kan. Education dengan entertainment. Sebabnya sambil tengah main, dia orang tengah main. Itu pun dia orang boleh tengok, kita letakkan crawler.
Order, maksudnya mesej apa tu, sila laporkan rasuah, jangan terima rasuah, apa-apa saja mesej masa dalam apa tu sepanjang kejohanan tu, dia orang sambil main, dia dapat send, juga penonton yang menyaksikan apa tu kejohanan tu dapat melihat mesej yang disampaikan secara santai saja, saya kata. And then apa yang sama, mesej-mesej tu mesej yang kita sampaikan mesej berintegriti, nilai-nilai mulia, dan juga cegah rasuah. Dan pada yang sama, kita gunakan waktu, dia ada waktu break dia, game break dia tu. Dia ada game break dia, waktu tu rehat dalam masa, tak salah saya, dalam sama ada dalam 8 minit, 10 minit gitu. Kalau dia ada masa rehat tu, dia akan, kita akan selitkan, semasa dia on tempo break sekejap tu, mesej-mesej antaranya video-video PSA lah. Pesanan hikmat awam lah sekali. Dia video-video pendidikan pencegahan rasuah. Video-video dan juga lagu-lagu berlirikkan integriti lah, dan juga cegah rasuah. Termasuklah dengan lagu Seragam Keramat Hitam. Seragam Keramat Hitam pun ada. Penyanyi dia tu tahu siapa kan? Penyanyi dia tahu siapa. Mungkin yang pendengar tak tahu kan. Nyanyilah penyanyinya tu. Itulah penyanyinya. Okey, itu yang penyanyi dia. Ada juga yang lagunya selain pada tu, lagu-lagu yang semasa kita bersama masa tu antara Mac FM, SPRM punya radio streaming, dan juga Putrajaya FM. Kolaborasi itu iaitu lagu Hindari Rasuah. Hindari Rasuah. Penganjuran bersama dengan Putrajaya FM pertandingan irama integriti. Yang tu pun kita mainkan. So that mean dalam dengan masa yang begitu singkat tu, kita dapat sampaikan mesej dengan lagunya secara santai, secara entertainment, dia orang dapat beri, dan masa mesej yang disampaikan pada yang sama, kita ada video-video video-video pencegahan rasuahnya. So maksudnya itulah, pada kita tak memaksa untuk dia orang ni, tapi jangan secara santai. Itu yang kita ni. Dan pada yang sama, selain pada tu, kita juga turut adakan kuis-kuis. Kuis pun ada. Dengan nak uji tengok pada pengetahuan pemain dan juga penonton lah, especially penonton lah kan, penonton. Dan kita juga sediakan hadiah misteri. Dia hadiah misteri lah. Hadiah tu tak tahulah, kita tak boleh cerita lah nama apa misteri kan. Yalah. So, jadi, dan pada yang sama, sebab kita pun di bawah ni baru punya ni, so that mean kita sepanjang kejohanan ni pun turut kita suntik elemen keluarga Malaysia lah. Elemen keluarga Malaysia iaitu kepentingan penyatuan rakyat Malaysia berbilang kaum dalam menyuburkan keharmonian dalam negara. Itu sebab ini kita tengok, inilah salah satunya platform di samping kita nak sampaikan mesej untuk cegah rasuah, integriti, sama kita menyumpuk balik nilai-nilai berkonsepkan keluarga Malaysia tu, yang saya rasa inilah platform yang terbaik. Sebab pemain player PUBG ni, dia berbilang kaum. Setakat berbilang kaum, berbilang habis ni. Apa satu Malaysia ni. Betul-betul. Okey, baiklah. Dan untuk soalan seterusnya Tuan, boleh Tuan terangkan lebih lanjut ya mengenai kejohanan ini. Kejohanan PUBG iContender. Kalau kita tengok kejohanan PUBG ni, SPRM iContender ni, dia mula dilancarkan, kita dah lancarkan dia punya tu pada 1 Oktober 2021. Itu pada hari Jumaat. Kebetulan hari tu ada hari ulang tahun SPRM yang ke-14 hari tu. Kebetulan masa tu. So, kita lancarkan pada hari Jumaat tu, pada 1 bulan Oktober, jam 3 petang, di FB Live MESF. Itu dia panggil Malaysian Esport Federation. Dan juga cross post di FB SPM Community. SPM punya pun ada SPM Community. Dan pada yang sama, pendaftaran pun dibuka pada tarikh yang sama tu, 1 bulan tu, dan ditutup pada 17 Oktober 2021. Walau bagaimanapun lah, tak sampai 17 bulan pun. Maksudnya tak sampai 5 hari je, dah full lah dia punya penyertaan tu. So, kalau untuk makluman, dari segi macam DJ Suraya nak tahu tentang kejohanan ni, PUBG ni, sebenarnya ini adalah kerjasama jalinan antara SPRM bersama Kementerian Belia dan Sukan, dan juga Malaysia Esport Federation, MESF sebagai rakan strategik. Dan kalau kita tengok berkaitan kejohanan ni, kita ada 2 kategori. Satu, kategori terbuka,
Dan satu lagi kategori wanita. Kategori terbuka ni ada 256 pasukan. Kalau 256 pasukan tu, dia akan bahagikan kepada 6 kumpulan pula. Bayangkan, ada 256 pasukan. Dia akan bahagi kepada 16 pasukan. Better lah sama dia orang tu. Dia panggil Battle Royal kot. Tak salah saya ada 1024 pemain. Dalam kategori open tu saja. Dan kategori wanita, dia ada 16 pasukan. Ini julung-julung kalinya. Dipanggil julung-julung kalinya sebab inilah. Sebenarnya, kejohanan PUBG ni adalah yang kali kedua tahun ni. Yang kita adakan. Tetapi buat julung-julung kalinya kita adakan kategori wanita. Patutnya DJ Suraya pun boleh masuk sebenarnya kan. Itu lambat bagi tahu tu. Itulah. Dia kena bagi tahu bos saya, nanti bos saya hantar saya bertanding. Okey, terlepas insya-Allah kalau ada. So dia ada 16 pasukan. 16 pasukan dan kita sebenarnya kejohanan ni bermula pada 18 hingga 22 Oktober. Maksudnya baru bermula pada hari Senin yang lalu lah. Cuma pada hari Selasa kita break sekejap sebenarnya menghormati sambutan Maulidur Rasul. So that mean hari ni kita start balik. Malam ni dia tengah berperang ni. Dia tengah royal ni. Battle royal ni. Malam yang kedua. So orang kata apa, sebab kita pilih ni sebab salah satunya untuk dia orang kami waktu malam lah 8 hingga 11 dan sebab masa tu orang yang bekerja pun dapat tengok kan. Jadi tak ada mengganggu yang lain, masa yang lain. Dan pada yang sama kejohanan ni di atas talian ada dalam live di Facebook MESF sendiri, Malaysian Esport Federation, dan juga di Facebook SPM Community. Jadi boleh pilih. Saya pun dah bagi pada link kepada sahabat-sahabat saya untuk tengok. Dia orang pun berminat. Yang sebab tu ada yang frust pun sebab bila tanya dia orang dah ada hari ke-6, hari yang ke-7 tanya saya kata minta maaf dah, hari ke-5 dah sold out. So sold out terus katanya kan. Gitu. So I mean itulah. Dan pada kita tarikh 23 pula, 23 Oktober ni adalah semi-final. Dan pada finalnya adalah pada 24 Oktober. Yang kita akan adakan pada sesi pagi lah, sebelah pagi sampai tengah petang lah. Yang tu. Itu pun bergantung pada pindaannya, mana tahu kok dia ada lagi apa tu battle dia ni adalah dia punya ni kan. Tapi itulah masanya 23 sampai 24 tu pada semi final dan juga finalnya pada 24 bulan. Dan kita pergi pada hadiah dia ni di hadiah jadi hadiah quick. Yang ni hadiah kejohanan ni, hadiah terkumpulnya adalah berjumlah 12,000. Nampak dia orang ni 12,000 untuk juara ke tuan? Hadiah terkumpul. Terkumpul. Ingat nak bagi sama bayangan. Kumpul. Sama bayangan untuk juara ni. Kita mulakan bajet kecil-kecilan dulu. Kan. So, hadiah terkumpul untuk bagi kategori terbuka. Tempat pertama adalah jumlah dia 4,000. Dan tempat kedua jumlah dia 2,500. Dan tempat ketiga 1,500 dan tempat keempat 1,000. Bagi kategori open. Dan kategori wanita, tempat pertama RM1,500, tempat kedua RM700, tempat ketiga RM500 dan tempat keempat RM300 lah. Sebab wanita tak ramai lagi, 16 pasukan. So, ini permulaan. Jadi kita tengok kalau sambutan yang menarik nanti, yang ni, jadi kita akan ni lah tahun depan jika dapat peluang lagi untuk ni, kita akan ni, kita tambah. Dan masa yang sama juga, inilah salah satunya sebab kenapa orang tanya kenapa kita nak libatkan wanita. Sebab kita nakkan wanita lebih ramai tampil untuk berani untuk dalam mencegah rasuah. Sebab kalau kita ingatkan sebab dulu SPM pada tahun 2018, tak salah saya 1 Mac 2018 kita ada lancarkan gerakan wanita anti rasuah. Bayangkan wanita ni kita nak ni, sebab tu saya ada buat lagu wanita. Dalam kejohanan ni ada juga diselitkan dengan lagu-lagu yang daripada kami lah, daripada MACC Baskers yang kita buat basking gitu. So inilah kaedah-kaedah yang sebenarnya yang kita buat secara santai dalam pada konsep yang pada SPM ni kami cuba suitkan dengan trend terkini dengan dalam kaedah untuk menyamakan rasuah, mesej cegah rasuah. Yalah, dalam keadaan sekarang ya tuan, yang kita bila mana kita tak boleh nak debat aktiviti lain, dan itu adalah cara yang terbaik untuk pendekatan belia dan juga wanita khasnya proud, bangga juga jadi wanita ni. Okey. Alright. Okey. Dan tuan, kita kembali sekejap lagi untuk bersama untuk soalan saya seterusnya. Kita beri laluan bagi lagu pilihan kan.
tiada bezanya. Ia berbagai rupa, tapi sifatnya masih serupa. Biar apapun gelaran ianya tetap sama. Wang undi dan jawatan, diskaun perkhidmatan, bonus upah hadiah, semua itu rasuah. Apapun jua nama, siapa di mana bila, katakan tidak padanya. No, 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 no. Hindari rasuah. No, 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 no. Hindari rasuah. Jangan kita terima, dan jangan pula kita meminta. Walau tiada yang memandang, tiada bezanya. Ia berbagai rupa, tapi sifatnya masih serupa. Biar apapun gelaran ianya tetap sama. Wang undi dan jawatan, diskaun perkhidmatan, bonus upah hadiah, semua itu rasuah. Apapun jua nama, siapa di mana bila, katakan tidak padanya. No, 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 no. Hindari rasuah. No, 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 no. Hindari rasuah. Semuanya terletak pada diri kita. Oh, perangi rasuah demi negara. Wang undi dan jawatan, diskaun perkhidmatan, bonus upah hadiah, semua itu rasuah. Apapun jua nama, siapa di mana bila, katakan tidak padanya. No, 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 no. Hindari rasuah. No, 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 no. Hindari rasuah. Okey. Okey, baik, kita kembali bersama dan masih lagi bersama dengan penolong Pesuruhjaya SPRM, iaitu Tuan Rosmadi bin Kasim. Ya Tuan, kita kembali bersama. Dan kalau tadi banyak soalan saya tanyakan, dan untuk soalan kali ini, untuk akhir ya, kejohanan SPRM PUBG iContender ini, apa yang istimewanya mobile game ini yang banyak terdengar di rata-rata ya Tuan, dan sekaligus SPRM juga mengambil pendekatan untuk membuat kejohanan ini. Apa yang istimewa mobile game ini sendiri? Istimewanya sebab macam inilah kita tengok. SPRM ni adalah salah agensi penguatkuasa yang mesra rakyat. Kita nak tunjukkan. Sebab kalau sebut ke SPRM ni orang takut ni kalau sebut SPRM kan. Dulu nak sebut nak datang pejabat SPRM takut ni. Kalau saya jemput Dijin Seraya nak datang pejabat SPRM, kalau dulu belum datang pun rasanya takut nak datang kan. So, kita tunjukkan kita ni asal SPRM juga lah ada satu agensi penguatkuasa yang mesra rakyat. Ya. So melalui bahagian kami itu bahagian pendidikan masyarakat yang kami anggap ni macam kami adalah frontliner lah, barisan depan lah. Sebab di antara agensi ni kami yang akan mendekati masyarakat dengan dalam pelbagai program. So saya katakan di bahagian kami, bahagian pendidikan masyarakat ni kita ada cawangan banyak, cawangan universiti, melibatkan student, cawangan melibatkan sosio budaya, melibatkan belia dan juga NGO, cawangan swasta yang kita pergi kepada private sector. Kita ada cawangan banyak sebenarnya. Cawangan Medatronik sendiri, yang cawangan saya sendiri. And then kita ada cawangan yang publicity-nya. So banyak yang ni. Dan pada fokus pada pelajar tu sendiri pun ada sekolah, pelajar universiti. Dan kita pergi pada cawangan kerajaan agensi pada government sector kita ada semua. So meliputi kelompok target group tu. Dan pada yang sama ni inilah orang kata apa, kami orang kata apa kena
salah satunya kami pilih Mobile Legend ni adalah mobile game Mobile ni. game. Saya Mobile pun Legend. baru kat Mobile dulu. game. Sedap. So mobile game ni dijadikan sebagai salah satu program SPRM lah yang kami yang kita jadikan sebagai platform untuk mendekati komuniti, khususnya belia lah. So jadi kita pilih istimewa mobile game ni sebab ni kita pilih sebab kita nak mendekati golongan belia tu. Jadi kita pilih lah antaranya game yang sekarang ni yang tengah top, yang banyak pengikutnya, PUBG. So itu yang kita pilih lah, yang tu salah satunya. Dan pemilihan contender sebagai nama kejohanan ni. Kena Google, kau cari Google kan. Pokoknya contender ni maksudnya kalau kita tengok sendiri ni maksud dia bawa makna peperangan lah. Peperangan. Maksudnya simbolik dia, apa saya SPRM nak perang pula kan. Maksudnya sebenarnya secara simboliknya tu kita adalah nak tunjukkan yang ini adalah juga platform kita nak memerangi jenayah rasuah. Dan player adalah ejen membantu SPRM. Maksudnya kita dalam itu kita bayangkan ini kita ni platform dalam perang-perang tu pun sebenarnya kita tiba nak terapkan pada minda dia orang ni, platform ini adalah satu platform kita memerangi jenayah rasuah, dan bayangkan player-player sini adalah ejen. Maksudnya adalah yang membantu SPRM. Dan kejohanan ni memang terbuka seluruh di seluruh Malaysia, terbuka di seluruh negeri. Dan tu sebab tu dia ada kategori khas untuk wanita tu. Dan macam saya katakan tadi juga, salah satunya yang kita nyatakan macam saya katakan tadi, penyertaan khusus untuk wanita tu kerana kita nak nyatakan sokongan SPRM juga pada wanita yang berminat dalam sukan PUBG ni. Dan juga kita bagi sokongan pada kaum wanita ni, so that mean dia orang juga supaya dapat menjadi ejen penting kepada SPRM lah dalam tampil ke hadapan untuk sama-sama untuk mencegah jenayah rasuah. So sebagai yang kita nakkan semua ni golongan belia ni dapat menjadi sebagai ejen penting dalam pembinaan insan berintegriti lah. Tak kisahlah di antara ni ada sebab dia orang ni ada daripada kalangan penjawat awam, daripada eksekutif di private sector pun ada yang setengah ada career lah. So dalam konteks ni SPM terus cakna lah, maksudnya terus salurkan informasi mengenai pencegahan rasuah, dan juga kita nak salurkan pelbagai maklumat lah pendidikan dalam mencegah jenayah rasuah dalam kejohanan yang kami anjurkan ni. So sebab tu puan-puan tengok, yang kena faham kejohanan PUBG ni bukan sekadar kita orang kata SPRM sebab masuk ni SPRM nak ini, bukan. Sebenarnya ini adalah platform yang kami pilih sebabnya kita tahu golongan belia banyak di dalam platform ni. So that mean inilah ruang dan peluang untuk kita sampaikan mesej cegah rasuah tu, supaya melalui kaedah secara santai yang saya katakan tadi, edutainment, education dan juga entertainment ni, kita dapat sampaikan mesej cegah rasuah melalui kaedah yang secara santai, yang mudah untuk ditanam di minda. Contoh paling saya katakan tadi, kalau dengan lagu pun kita boleh tanamkan pada dia orang minda. Maksudnya hapuskan rasuah, at least dengan pesanan ringkas di crawler, melaporkan rasuah. Mungkin tengah-tengah main tu kan, lepas tu habis dia orang sentiasa nampak nombor 1-800-886-6000. Habis dekat luar nanti kan, habis kat luar tu ketika tu berlaku kat luar adalah kat luar kena dengan oleh penguatkuasa ataupun dia ternampak kejadian rasuah berlaku. Dia boleh tengok, aku nak lapor ni pada SPRM, boleh ingat 1-800-886-6000. Benda-benda macam tu kita nak secara indah, orang kata apa, unconscious mind, indah para sedar dia orang tu dapat ingat. Yang itulah salah satu kaedah. Dan kami SPRM, especially kami di bahagian pendidikan masyarakat ni, memang kena sentiasalah orang kata apa, berfikir di luar kotak dalam untuk mencakapkan mesej cegah rasuah. Yang itulah yang saya kata, tak kisahlah kita nak buat apa video pesanan ringkas, kita buat pertandingan mencipta lagu ke atau apa saja, dan juga sampai orang akan, masyarakat pun akan tertanya kenapa SPRM boleh terjebak dalam dunia online gaming, dunia e-sport ni. Tapi inilah sebenarnya bukan kita nak tapi inilah platform yang kami nak cuba sampaikan mesej cegah rasuah tu dengan dalam suasana pandemik macam ni, dan juga ramai menjadi yang menjadi ikutan sekarang gitu.
Betul lah. Kalau ada pendekatan yang paling senang sebenarnya. Tapi SPRM pun dia dah pada hiburan sikit kan. Bila lagu-lagu daripada SPRM menjadi siolan tu ada penyampaian di situ, ada message yang disampaikan kan Tuan. Alright, Tuan. Kalau ada Tuan sebut cakap tadi sini ni bukan soalan lah, lebih kepada pendapat pendekatan wanita dalam pencegahan rasuah. Katanya ada lagu wanita kan Tuan. Dalam link-link ya. Kalau boleh bagi special sikit untuk siaran hari ini. Boleh kalau ni nak kena menyanyi jugalah ni. Boleh lah sebab untuk pendengar Putrajaya FM selalu dia orang cakap kalau DJ on saja kalau dengar lagu SPRM ingat Putrajaya FM, dan hari ini saya tampilkan penyanyinya, tapi kali ini kita nak minta lagu wanita tu lah. Ada yang istimewa mungkin. Boleh tak? Saya ambil part chorus je lah. Kalau ambil awal habis sikit. Dia part chorus macam mana tak? Dia kita ada gitar kan. Oh ya ke? Okey. Dia punya ni ambil kat chorus lah. Wanita penyeri hidup, wanita kau istimewa, wanita tunjang negara, wanita perkasa. Oh, wanita dia nampak. Saya setuju. Saya setuju penyeri hidup, perkasa, semua betul tu Tuan. Betul, Tuan. Tapi lepas ni kalau nak dengar penuh, boleh pergi ke web SPRM Community ataupun NESF dan boleh tengok kejohanan PUBG tu berlangsung, dan pada yang sama boleh tengok ada lagu-lagu yang disampaikan oleh MACC Basker sekali ada dalam tu, dan juga video dia pencegahan rasuah. Di samping kita enjoying tengok kejohanan tu berlangsung. Dengan kata secara langsung lah, bukan setakat belia tapi wanita juga antara yang menjadi yang senjata utama juga untuk kita elak pencegahan rasuah itu sendiri ya Tuan. Dan okey Tuan, untuk keseluruhannya, apa harapan kepada kejohanan kali ini yang akan ataupun sedang mencari juaranya, ataupun harapan Tuan dan juga SPRM sendiri untuk kejohanan kali ini? Harapan yang kami nak adalah yang penting kami nak adalah mesej tu dapat disampaikan. Dan dengan golongan belia dan juga penonton-penonton yang mengikuti, yang juga peserta-peserta, in fact sekali termasuk dengan penganjur dan termasuk dengan caster yang mengulas ni pun orang kata dapat mendapat mesej untuk cegah rasuah ni dan dapat dihebahkan. Sebab di gamers ni dia ada pengikut-pengikut dan dia dapat share, dia dapat hebahkan lagi. Yang itulah hasrat kami supaya mesej cegah rasuah dapat disampaikan lebih meluas lagi, dan supaya hasrat kita untuk bersama-sama, maksudnya orang kata apa, untuk mencegah rasuah ni jangan diletakkan atas bahu SPRM saja. So terlibat semua yang untuk sama kita mencegah rasuah. Sama jugalah terima kasih kepada pihak Putrajaya FM pun kerana sudi untuk temu bual kami daripada SPRM, dan ini salah satu juga ruang dan peluang untuk kita sebarkan mesej cegah rasuah secara meluas. Ya, itulah dia. Dan yang pastinya untuk memang Putrajaya FM sentiasa turut membantu sama-sama, tidak kira pada SPRM dan juga semua jabatan untuk kita berikan yang terbaik, dan juga kesannya agar sentiasa seperti yang Tuan nyatakan tadi ya, kita daripada keluarga Malaysia, keluarga bahagia, dan pupuk kita perlu pupuk di situ daripada keluarga. Begitu juga untuk keseluruhannya, harapan agar kami di Putrajaya FM juga semoga ada juara tu dah nampak target ya Tuan? Juara tak belum lagi? Belum lagi, baru malam kedua. Ada orang dalam tak? Orang dalam ada tak kejohanan ni? Dia orang pun tak berani, caster siap pesan dah. Dia orang pun takut kan, tak boleh atur-atur pemilihan kan. Dia pun takut. Dia orang pun dah bercakap dah, pandai bercakap dah. Suapan, berbentuk suapan apa. Caster-caster pun dah pandai dah. Itu bahaya. Itulah, okay. Itu dia antara yang istimewa di sebalik SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Okey, sampai di sini saja untuk temu bual bersama berkaitan dengan kita seimbas sedikit berkaitan dengan kejohanan PUBG SPRM iContender 2021. Harapan agar kami di Putrajaya FM mengharapkan agar semuanya lancar ya Tuan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada penolong Putrajaya SPRM, Ketua Cawangan Media Elektronik Bahagian Pendidikan Masyarakat iaitu Tuan Rosmadi bin Kasim, juga AKA penyanyi seragam keramat hitam yang biasa saya putar selalu. Okay? Dan kita jumpa lagi Tuan. Terima kasih kerana sudi bersama saya pagi ini. Sama-sama. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.